Halo semua, saya Cikgu Fong yang akan mengajar kamu SPM Ekonomi. Para pelajar perlu fahamkan, SPM Ekonomi ada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 merupakan soalan objektif 40 soalan daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Kertas 2 pula ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Bahagian A 60 markah, ada 3 soalan yang wajib. Bahagian B pula merupakan bahagian pilihan. Pelajar diminta untuk 4 soalan, pilih 2 yang terbaik. Right? Di sini Cikgu Fong akan bagikan sedikit tips-tips untuk menjawab SPM Ekonomi. Right, student. Fahamkan bahagian ni. Untuk bahagian kertas 2, para pelajar perlu fahamkan format yang diberikan. Contohnya kata tugas yang penting di sini. Kata tugas seperti terangkan, huraikan, jelaskan. Apabila pelajar nampak saja kata tugas seperti terangkan, ingat gunakan fakta dan huraian, barulah dapat 1 markah. Di mana pelajar jumpa saja perkataan jelaskan. Di sini pelajar boleh tulis fakta, huraian, contoh, dapat dia 3 markah di sini. Kemudian pelajar perlu fahamkan, kadang-kadang soalan akan minta kita buat bandingan. Khasnya soalan tingkatan 4. Bandingkan kos pengeluaran, bandingkan input tetap, bandingkan dengan input berubah. Semua ini perkataan kata tugas, bandingkan. Para pelajar ingat perlu tulis 1 bahagian persamaan, sekurang-kurangnya 1. Dan bahagian perbezaan calon boleh buat jadual. Okey, calon diminta buat jadual memudahkan kamu jawab soalan. Kemudian soalan mungkin minta kita lakarkan keluk. Di sini pelajar perlu faham keluk di tingkatan 4, bab 2, keluk permintaan, keluk penawaran dan kadang-kadang adanya keluk keseimbangan pasaran. Di mana keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran, jadinya keluk keseimbangan pasaran. Alright. Kemudian ada juga soalan kebat yang minta pelajar bincangkan. Ini merupakan soalan popular. Khasnya buat KSSM baru ini. So, calon diminta jumpa saja perkataan kata tugas bincangkan. Ingat, ikut formula yang Cikgu Fong berikan. Okey, cuba kita tinjau beberapa contoh soalan di sini. Bahagian A. Maklumat berikut berkaitan dengan 1 faktor pengeluaran. Pelajar fahamkan, faktor pengeluaran juga dikatakan sumber ekonomi. Terdapat 4, iaitu buruh, modal, tanah, usahawan. Tetapi nasihat Cikgu Fong ialah para pelajar perlu hafalkan ciri-cirinya, iaitu adanya maksud, mobiliti, contoh dan ganjarannya. Di sini ada soalan bertanya, bekerja dengan orang lain untuk memperoleh ganjarannya. Nah, ini agak jelas. Bekerja dengan orang lain merupakan buruh. Para pelajar diminta menjawab semua tentang buruh. Maksudnya, contohnya, ciri-ciri dan ganjaran kepada buruh. Dapatkan markah penuh di sini. Ya. Contoh di sini. Contoh di sini, Cikgu Fong berikan. Untuk yang bahagian ini. Ya. Buruh. Alright, merupakan seseorang individu yang menyumbangkan tenaga fizikal dan mentalnya dalam proses pengeluaran. Buruh memperoleh ganjaran bentuk upah. Buruh juga mempunyai mobiliti sosial yang tinggi. Pelajar perlu fahamkan, dapatkan markah penuh sekiranya pelajar dapat menghafal. Alright, bahagian ni. Kemudian, di sini ada juga bentuk soalan yang meminta pelajar berikan contoh di sini. Contohnya di sini. Nah, soalan bentuk jelaskan buruh sebagai sumber ekonomi dalam proses pengeluaran. Buruh dalam proses pengeluaran, apa sumbangannya? Di sini Cikgu Fong adakan buruh yang mahir, berpendidikan tinggi dan mempunyai kemahiran profesional. Buruh juga mempunyai mobiliti pekerjaan ataupun mobiliti geografi yang tinggi. Buruh mempunyai kemahiran
yang tinggi di mana tahap kemahiran, pengetahuan dan pengalamannya. Okey, maka buruh memperoleh ganjaran bentuk upah. Untuk soalan seterusnya, kita bincangkan tentang kes. Banyakkan soalan diberikan sebuah keratan akhbar. Dan keratan akhbar ini merupakan berita-berita yang terkini. Pelajar perlu kenal pasti dan peka akan keadaan terkini. Contoh di sini. Gambar berikut berkaitan dengan kenaikan harga barang-barang. Kesan keadaan tersebut terhadap ekonomi. Kehendak soalan meminta pelajar jelaskan kesannya. Apa kesannya terhadap ekonomi? Ingat, apabila kita rujuk pada ekonomi ataupun ekonomi negara, tiga aspek yang penting di sini ialah rujuk pada isi rumah, filma atau kerajaan. Isi rumah, filma dan kerajaan. Setiap unit ekonomi adanya impak terhadap keadaan. Okey, contoh di sini. Okey, kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan individu berkurang, jumlah tabungannya berkurang, jumlah kuasa belinya menurun dan kepuasan juga terpengaruh. Di sini para pelajar perlu fahamkan. Okey, kemudian contoh. Apa kesan kepada filma apabila kenaikan harga barang? Filma akan berusaha untuk meningkatkan jumlah penawaran. Ingat, hukum penawaran beritahu apabila harga meningkat, jumlah penawaran juga akan meningkat. Okey, di sini maka filma akan menggalakkan penawaran barang di pasaran, menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan, maka filma berjaya meragut lebih banyak keuntungan. Right? Kemudian apabila keuntungan filma dimaksimumkan, maka filma juga akan berusaha untuk mengembangkan perniagaan dengan meluaskan pasaran ataupun membuka cawangan di negara luar. Semua ini pelajar boleh berikan mengikut konsep ekonomi. Soalan seterusnya. Nah, pelajar, gambar yang ni penting, perlu setiap pelajar hafal bahagian ni. Apa kesan kepada isi rumah, kesan kepada filma dan kesan kepada kerajaan. Kan? Kalau boleh, bukan saja hafal bahagian ni dan sediakan bentuk keluk yang sesuai dimasukkan dalam jawapan kamu. Kemudian Cikgu Fong bincangkan bagaimana kita dapat menguasai bahagian kebat. Seperti mana yang kita fahamkan kertas 2 bahagian B. Ada 4 soalan, calon perlu pilih 2 soalan. Dan setiap soalan ni ada soalan kebat. Biasanya ditanya bentuk C. C soalan kebat mungkin ditanya 8 soalan, 8 markah ataupun 9 markah. Pelajar perlu faham. Nah, idea yang perlu pelajar bagikan supaya dapat tahap yang tinggi di sini ialah jawapan calon bukan saja jelas, tepat, lengkap. Malah perlunya matang. Kreativiti. Nak matang dan kreativiti ini diminta pelajar lukiskan keluk. Bantuan keluk ataupun gambar rajah selain apa yang kamu tulis. Kalau boleh bagikan yang lain. Contohnya adanya pengiraan, adanya gambar, adanya keluk di sini. Dapat meningkatkan tahap kamu. Right, di sini Cikgu Fong bagikan sedikit contoh. Contoh soalan, contohnya tingkatan 4, bab 1. Maklumat berikut merupakan 2 projek yang dirancang oleh 1 unit ekonomi di Malaysia. Kata tugas di sini ialah bagaimanakah masalah ekonomi tersebut diselesaikan. Seperti mana yang kita faham, masalah ekonomi terdapat 3, iaitu kekurangan, pilihan dan kos lepas. Unit ekonomi yang ditujukan di sini merupakan kerajaan. Bagaimana kerajaan menghadapi masalah kekurangan, membuat pilihan dan wujudnya kos lepas. Markah diberikan ialah 8. Tak kira 6 ataupun 8, di sini nasihat Cikgu Fong ialah gunakan formula KPK bertambah dengan contoh C. Contoh
Antara masalah ekonomi yang dihadapi oleh kerajaan termasuklah kekurangan, dapatlah 1 markah. Peruntukan bagi melaksanakan projek pembangunan, di mana soalan diberikan kerajaan cuma mempunyai 10 juta peruntukan, tetapi perlu melaksanakan kedua-duanya projek. Maka kerajaan perlu bijak membuat pilihan ataupun membuat keputusan supaya dapat memaksimumkan kebajikan rakyat. Itu merupakan objektif kerajaan. Apabila keputusan ataupun pilihan dibuat, maka wujud pula masalah kos lepas. Kos lepas merupakan kebajikan kedua terbaik terpaksa dilepaskan oleh kerajaan disebabkan kerajaan telah memilih pilihan projek yang terbaik. Okey. Kemudian, selepas pelajar berikan penjelasan tentang kekurangan, pilihan dan kos lepas, Cikgu Fong nasihatkan pelajar berikan 1 contoh. Contoh berdasarkan kes yang diberikan, contohnya jika kerajaan pilih projek pertama, maka kos lepasnya merupakan projek kedua. Beginilah kita jawab supaya dapat markah maksimum. Boleh? Alright, student. Kemudian, soalan yang penting di sini pernah keluar, okey, ialah keluk kemungkinan pengeluaran. Fahamkan keluknya, bahagian Y adanya barang Y, bahagian X adanya barang lain. Okey, keluk kemungkinan pengeluaran merupakan bentuk cembung, di mana ada 4 andaian yang perlu pelajar hafal. 4 andaian, faktor pengeluaran yang terhad ataupun sumber ekonomi yang terhad. Kedua adalah tingkat teknologi kekal ataupun tidak berubah. Firma hanya mengeluarkan 2 jenis barang. Akhirnya guna tenaga penuh. 4 andaian ini perlu pelajar faham dan hafalkan. Biasanya ditanya soalan objektif ataupun bahagian A kertas 2. Kemudian kita rujuk pada soalan ini. Jelaskan keadaan kombinasi pengeluaran di titik P dan Q. Okay, di sini pelajar perlu fahamkan apa keadaan di titik P dan di titik Q. Titik P di sini merupakan titik dalam keluk kemungkinan pengeluaran. Titik P di sini rujuk kepada keadaan ketidakcekapan ekonomi. Ketidakcekapan ekonomi bermaksud di sini ialah apabila firma memiliki sumber ataupun faktor pengeluaran tetapi tidak menggunakannya dengan sepenuhnya ataupun tidak dimaksimumkan, maka wujudnya pembaziran. Jika buruh tidak digunakan sepenuhnya, maka wujudnya masalah pengangguran. Sebaliknya, titik di Q itu merupakan keadaan ketidakupayaan di mana firma tidak mampu lagi untuk mengeluarkan barang lain disebabkan faktor pengeluaran yang terhad, tingkat teknologi yang tetap ataupun tidak berubah. Soalan ini untuk calon SPM tahun ini pasti pelajar hafal kuasai. Okey, kemudian soalan tingkatan 4 bab 2. Soalan ini setiap tahun akan keluar. Para pelajar perlu fahamkan penentu-penentu permintaan. Sama ada disebabkan oleh harga, maka keluk disebabkan perubahan kuantiti diminta. Harga barang itu sendiri merupakan puncanya. Dan ini merupakan penentu permintaan. Di sini ada satu keratan akbah. Para pelajar perlu fahamkan apa yang ternyata dalam keratan akbah dan jawab ikut kehendak soalan. Contoh, jelaskan penentu permintaan barang-barang tersebut. Berdasarkan keratan akbah diberikan adanya faktor ataupun penentu jangka harga masa depan. Ini merupakan satu fakta. Okey, ini merupakan satu penentu kepada permintaan. Dan kemudiannya adanya musim. Adanya musim. Daripada 6 penentu permintaan, calon diminta pilih minimum 2. Dan ditulis dalam bentuk lengkap, iaitu adanya fakta, huraian beserta dengan contoh yang diberikan. Contoh di sini Cikgu Fong berikan. Antara penentu yang mempengaruhi permintaan barangan tersebut termasuklah jangkaan harga masa depan. Dapatlah 1 markah.
Kemudian kita huraikan ataupun berikan contoh. Contoh, harga dijangka akan menurun pada hari esok. Akan menyebabkan jumlah permintaan pengguna terhadap barang tersebut akan berkurangan pada masa ini. Kemudiannya, dasar kerajaan juga merupakan penentu kepada permintaan. Contohnya, kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang, melaksanakan suatu dasar, ini akan menyebabkan permintaan terhadap barang terpengaruh secara langsung. Merujuk pada kes ini. Contoh, barang di bawah skim harga maksimum keluaran Malaysia akan menyebabkan permintaan meningkat. Berdasarkan kes, kita perlu jawab berdasarkan kes. Ada juga soalan memberikan kita lakaran kelok. Daripada kelok, pelajar perlu fahamkan. Harga tidak berubah. Tetapi permintaannya berubah. Daripada kelok, jelas nampak. Kelok permintaan beralih ke kanan. Beralih ke kanan dari kelok D0 ke D1. Ini menunjukkan perubahan permintaan yang disebabkan oleh 6 penentunya, iaitu musim, musim cita rasa, adanya pendapatan, adanya dasar kerajaan, jangkaan harga masa depan dan harga barang lain di mana adanya barang pengganti dan barang penggenap. Calon diminta hafal dan sediakan jawapan. Minimumnya dapatkan 3 isi ditulis dalam bentuk yang lengkap di sini. Right? Kemudian, calon juga diminta untuk menguasai bahagian kiraan, iaitu keanjalan harga permintaan ataupun penawaran. Calon perlu fahamkan kata tugas. Apabila jumpa saja perkataan, kirakan, hitungkan. Formula 1 markah, jawapan 1 markah. Formula 1 markah, jawapan 1 markah. Ingat, formula mesti pelajar kuasai. Di sini contoh. Andaikan harga naik daripada RM2 kepada RM4. Hitung nilai perkali keanjalan harga penawaran. Pelajar perlu fahamkan perkataan hitung. Dapatkan formula dan jawapan. Di mana ikut saja formula beserta dengan simbol ES. ES dan tuliskan semua formulanya, dapatlah 1 markah. Kemudian maklumat-maklumat yang diberikan. Contohnya harga asal, harga baru, kuantiti asal, kuantiti baru. Kita masukkan ikut formula dan dapatkan jawapan ES beserta dengan 0.5. Kemudian, mungkin soalan tanya, apa bentuk keanjalan yang dikira pada bahagian 1 tadi? Daripada sini kita dapat tahu RES 0.5 ini merupakan jenis keanjalan penawaran tidak anjam. Dan calon perlu berikan ke semua ciri-ciri tidak anjam. Contohnya ES kurang daripada 1. Peratus perubahan kuantiti lebih kecil daripada peratus perubahan harga. Malah calon juga boleh bagikan contoh barang yang mempunyai keanjalan harga penawaran tidak anjam. Semua ini diambil kira. Jangan kamu rasakan salah. Tulis saja di mana calon rasanya betul. Jangan risau, pemeriksa akan semak, cuba membantu semak yang mana betul saja. Alright. Kemudian soalan seterusnya. Untuk bahagian ini, bab 3 berkenaan dengan isi rumah. Apabila isi rumah memperoleh pendapatan mereka, mereka berusaha untuk berbelanja. Tapi sebelum membuat perbelanjaan, mereka perlu fahamkan kiraan pendapatan boleh guna. Para pelajar boleh fahamkan perkataan hitungkan ataupun kirakan perlu adanya formula yang lengkap supaya dapat markah formula. Kemudian, nasihat Cikgu Fung ialah tuliskan ke semua butiran di bahagian kiri. Gunakan formula formula T-form account dan semua butiran bahagian kiri tulis.
akhirnya bersetada dengan pendapatan boleh guna. Barulah pelajar bagikan catatan jumlahnya, angkanya. Kemudian buat kiraan. Nah, contoh di sini. Pendapatan terdiri daripada gaji, allowance dan 4 potongan wajib. Cuma 4 potongan wajib sahaja. Iaitu caruman KWSP, caruman perkesop, cukai pendapatan dan zakat. Ditolak dengan 4 potongan wajib, dapatlah jawapan 5,187.5%. Okey, kemudian pelajar boleh semak ikut jawapan yang diberikan. Yang penting formula mesti betul. Right? Kemudian contoh soalan tentang tingkatan 4 bab 4, iaitu tentang keluaran, tentang kos, externality. Semua ini sangat penting. Di sini ada soalan yang minta pelajar berikan bandingan. Bandingan di sini seperti yang Cikgu Pong pesan, banding mesti ada satu persamaan. Kemudian adanya perbezaan dan calon boleh melukis jadual untuk bahagian ini. Nah, soalan tanya, setiap bulan syarikat Maju Jaya membayar sewa kilang sebanyak RM5,000 dan RM10,000 untuk pembelian stok bahan mentah. Bandingkan kedua-dua kos tersebut. Nah, apa yang kita fahamkan, terdapat kos tetap dan kos berubah. Di mana sewa kilang merupakan kos tetap. RM10,000 untuk stok bahan mentah itu merupakan kos berubah. Okey, kemudian pelajar berikan satu persamaan di mana kedua-dua kos ini perlu ditanggung oleh firma. Dapat. Itu merupakan satu persamaan. Kemudian boleh buat jawapan bentuk jadual seperti yang diberikan. Ingat, katakanlah pelajar tak biasa tulis dalam bentuk esei lengkap. Boleh ataupun dinasihatkan lukis jadual. Okey, kemudian fahamkan ya. Okey, tak semestinya ikut urutan yang diberikan. Contohnya, contoh ditulis di bahagian pertama pun okey. Tak ada masalah. Alright. Nah, seterusnya bahagian kiraan juga di mana calon perlu mengira jumlah kos, kos purata, kos marginal ataupun keluaran purata, keluaran marginal dan jumlah keluaran. Semuanya jumlahnya ada 6 formula yang perlu pelajar hafal. 6 formula yang perlu pelajar hafal. Di sini Cikgu Fong berikan jawapan di sini. Tetapi ada calon yang tidak dapat menjawab ataupun jawapan ada tetapi tidak dapat markah. Di mana bentuk soalan ini diminta kita dapatkan X dan Y. Kita fahamkan X merupakan kos purata dan Y merupakan kos marginal. Calon perlu hafal formula. Selepas berikan jawapan ini, jangan cuai di mana lupa tulis simbol RM, maka gagal mendapat markah. Tiada tolakan markah, iaitu tiada markah disebabkan RM tak ada. Okey, jika tulis X 60 salah. Sepatutnya X merupakan RM 60. Boleh? Alright, pelajar, di sini nasihat cikgu, jangan cuai. Perhatikan. Okey, kemudian di sini soalan kertas 2 juga sentiasa memberikan penerangan kepada calon perlu mengikuti perkembangan semasa. Khasnya apa yang berlaku di keadaan pasaran baru-baru ini. Okey, contoh soalan diberikan. Gambar berikut berkaitan dengan satu urus niaga. Mengapa urus niaga tersebut menjadi pilihan masyarakat? Gambar diberi, contohnya masyarakat sekarang suka membeli secara atas talian online. Okey, sama ada Shopee, Lazada. Mengapa menjadi trend baru? Ini memerlukan pengetahuan pelajar, khasnya mengikuti perkembangan semasa. Di sini Cikgu Fong tegaskan, melalui pembelian atas talian kita dapat jimat. Jimat apa cikgu? Jimatkan masa. Jimatkan masa. Setelah itu jimatkan kos.
Nak bagikan huraian ataupun contoh. Jimatkan masa. Masa tak? Masa kita berkunjung ke pusat beli belah. Dapat kita jimatkan masa, kita tak perlu. Okey, bersembang di pusat beli belah. Dapat juga barangan atas talian. Kemudian jimatkan kos. Kos apa? Kos pengangkutan. Contoh, apabila kita tak perlu pergi ke pusat beli belah, maka tak perlu kita tanggung kos bahan api, tol, okey, parking, semua ni. Okey, alright, faham? Nah, selain menjimatkan kos, atas talian juga menawarkan pelbagai barangan di sini. Apa? Pelbagai barang. Okey, kita boleh buat perbandingan harga. Okey, malah jumlah yang perlu dibayar, okey, pembayarannya juga agak mudah, agak cepat. Bagaimana dikatakan mudah? Semuanya dapat dilakukan secara online. Okey, tidak melibatkan sebarang tunai. Mudah, cepat, malah. Okey, apabila kita memilih untuk membeli secara atas talian, ini dapat dilakukan 24 jam. Di mana-mana sahaja. Agak mudah. Pengetahuan seperti ini masukkan dalam jawapan pelajar. Tiada satu jawapan yang paling tepat. Di mana ada bahagian mana-mana jawapan yang munasabah ataupun jawapan yang relevan juga diterima. Maka pelajar diminta tulis apa yang kamu rasakan kamu dapat kuasai. Tulis saja, jangan risau. Yang penting mesti mengikuti perkembangan semasa. Alright? Come, next. Okey. Nak bahagian ni, Cikgu Fong nasihatkan pelajar perlu cuba melukis keluk. Cuba melukis keluk, khasnya keluk keseimbangan pasaran, di mana keluk permintaan pasaran yang cerun ke bawah dari kiri ke kanan, keluk permintaan pasaran. Keluk penawaran pasaran pula cerun ke atas dari kiri ke kanan apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran, maka terbentuklah keluk keseimbangan pasaran. Alright, di sini nasihat cikgu ialah pelajar boleh lukis sama ada dalam graf, kertas graf ataupun lakarkan sahaja. Mesti banyakkan latihan. Setiap soalan, pelajar boleh lukis keluk untuk meningkatkan tahap kamu. Okey, khasnya kertas 2 bahagian B. Alright, di sini Cikgu Fong bagikan satu sampel di sini. Contoh keluk. Okey, mesti turun ke bawah dari kiri ke kanan, masukkan label D, demand. Turun ke atas, okey, kiri ke kanan, masukkan label S, supply. Apabila bersilang keseimbangan, tuliskan titik E. Okey? Nak fahamkan harga, kuantiti, RM, unit, semua simbol ini perlu ada, tepat dan jelas. Satu lagi nasihat. Fahamkan, ha? Sekiranya pelajar gagal buat keluk dengan lengkap tetapi cuai, juga dapat markah. Tetapi sekiranya pelajar lupa tulis yang kosong, bahagian origin bermula dengan kosong, 10, 20 ataupun kosong, 40, 80, maka keseluruhan keluk kamu dapatlah markah kosong. Itu bahagian yang Cikgu Fong nak tegaskan. Sangat tegas. Okey, pastikan keluk kamu bukan saja lengkap, jangan kamu cuai di sini. Balik cuba. Okey, kemudian untuk tingkatan 5 bahagian bab 2 globalisasi, Cikgu Fong targetkan soalan tahun ini merupakan pelaburan langsung asing ataupun dipanggil FDI. Apa kesan FDI kepada ekonomi negara? Baru-baru ni kita fahamkan terdapat banyak negara multinasional dari luar negara yang datang untuk membuka cawangan ataupun meluaskan pasaran di pasaran Malaysia. Satunya ada IKEA. Adanya yang terbaru ialah Tesla.
syarikat pengelola elektrik kereta dari Amerika Syarikat telah membuka cawangan di pasar Malaysia. Soalan tanya, apakah kesan kemasukan pelaburan langsung asing terhadap ekonomi Malaysia? Ingat perkataan ekonomi Malaysia, kesannya terhadap isi rumah, kesannya terhadap filmah dan kesannya terhadap kerajaan. Markah diberikan ialah 5. Calon hanya perlu tulis 3 sahaja. Bahagian ni cuma tulis 3 saja, di mana calon boleh tulis isi rumah, apa kebaikan, apa manfaat. Kemudian pilih satu, apa kebaikan kepada negara. Boleh? Di sini sampel yang cikgu bagikan, kesan positif FDI kepada isi rumah, iaitu menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada rakyat. Contoh jawatan-jawatan seperti pegawai, pegawai pemasaran. Apabila terdapat jawatan ini, maka kuasa meningkat, pendapatan meningkat, kuasa beli, permintaan, kepuasan dimaksimumkan, malah taraf hidup meningkat. Okey, kemudian bagikan satu contoh kepada produk. Produk dari luar negara juga membolehkan taraf hidup rakyat meningkat. Contohnya kereta elektrik Tesla ataupun perabot dari IKEA. Semua ini. Okey, kemudian pelajar boleh bagikan apa faedah kepada firma tempatan dan kemudiannya kepada negara. Ingat, semua ini terpulang kepada pelajar. Ini soalan kertas 2 bahagian B. Bahagian B, soalan kebat. Okey? Cikgu Fok, pastikan kamu semua dapat mengikuti. Sebarang masalah, tanya saja. Okey, murid-murid, kita akan bersambung lagi pada episod seterusnya, di mana Cikgu Fok akan bincangkan kertas 2, soalan B, soalan kebat.